السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin mukminin, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah pada malam ini sekali lagi kita berpeluang untuk menyambung pengajian kita berhubung dengan mengenali dan mengetahui sirah para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, mengenali tokoh-tokoh di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang telah diakui dan diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik kurun manusia yang terbaik, golongan dan kelompok yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal, mereka yang hidup pada zaman aku. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia, sebaik-baik umat itu ialah mereka yang hidup pada kurun aku. 100 tahun yang pertama bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita mengenali para sahabah, banyak faedah-faedah yang boleh kita ambil dari sudut sikap, akhlak, ibadah, bagaimana mereka dididik di dalam madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didikan itu langsung daripada Nabi. Mereka melihat batang tubuh Nabi dan mereka meriwayatkan apa yang mereka tengok dan mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sahabat yang akan kita sambung untuk kita kenali pada malam ini, sahabat yang jasanya begitu besar. Beliaulah orang yang bertanggungjawab membuka kota Mesir. Siapakah sahabat yang telah menawan, menakluk, membuka Mesir yang kita kenali hari ini? Mesir ni dia letak di benua Afrika, kan? Manusia yang bertanggungjawab membuka kota Mesir, negara Mesir, wilayah Mesir, orang yang dimaksudkan itu ialah Amr bin Al-As
radhiyallahu anhu. Apabila kita pergi ke Mesir, kita mesti mengingati jasa manusia yang telah mengambil Mesir dan menjadikan Mesir itu wilayah Islam. Dia telah membuka Mesir itu kepada tangan orang Islam dan menjadi gubernur Mesir. Dan akhirnya Amr bin Al-As meninggal di Mesir. Makam atau kubur Amr bin Al-As ni ada di Mesir. Dan ada masjid yang pertama dibina di benua Afrika yang terletak di wilayah Mesir ni, Masjid Amr, sahabat besar Nabi yang kita akan baca tentang sejarah hidup dia. Amr bin Al-As, kita selalu dengar nama anak dia Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Al-As. Kita jarang dengar Amr ni. Bapa dia ni kita jarang dengar, tapi anak dia kita kerap. Pertama, bapa dia Amr ni, atau sebahagian orang dia sebut Amru bin As, Amru bin Al-As, Amr. Kalau kita tengok rekod sejarah dia tidak termasuk di kalangan sahabat yang awal masuk Islam. Jadi Amr bin Al-As, Amr ni, dia bukan as-sabiqun al-awwalun. Dia bukan daripada generasi yang awal masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Dia tak. Dia bukan batch yang pertama. Dia bukan generasi Abu Bakar, dia bukan generasi Umar. Lebih menarik, Amr ni dia masuk Islam semasa beberapa bulan sebelum pembukaan kota Mekah. Maknanya lambatlah. Masa perang Badar dia lawan Nabi. Masa perang Uhud dia lawan Nabi. Masa perang Khandaq dia lawan Nabi. Dia masuk Islam ni dekat Nabi nak ambil kota Mekah dah, baru dia masuk. Dia masuk bersama dengan Khalid Al-Walid dan Uthman bin Talhah. Dia masuk bersama dengan Khalid lah. Jadi kita tahu Khalid Al-Walid antara sahabat besar yang menerima hidayah lambat. Dia masuk Islam lambat. Masa perang Badar lawan Nabi, Uhud lawan Nabi, perang Ahzab, Khandaq lawan Nabi. Lawan sungguh-sungguh Antara yang menentang dan melawan Nabi pada awal gerakan Islam, Amr bin Al-As. Sehingga dia pernah merancang untuk lari daripada Mekah pergi ke Habsyah. Dia duk berasa kata Nabi ni nak menang dah. Duk lawan Nabi ni, dia duk rasa kata Nabi nak menang. Dia kata aku tak boleh duduk di Mekah ketika Nabi masuk ke kota Mekah. Dia telah merancang untuk lari ke Habsyah. Sampai tera tu Tapi Allah Azza wa Jal takdirkan dia masuk Islam. Dan Nabi gembira dia masuk Islam. Kerana kalau kita baca di dalam riwayat hidup dia secara ringkas, dan saya akan kongsi beberapa perkara menarik tentang Amr ni. Yang pertama, dia merupakan anak kepada tokoh besar Quraisy Mekah.
bapa dia Al-As bin Wa'il, bapa dia Al-As bin Wa'il ialah antara pemimpin besar Quraisy. Dan kita semua baca dalam sejarah Islam, orang yang masuk ke dalam Islam, yang menerima dakwah Nabi, yang mula-mula menyahut seruan Nabi ketika dia membawa Islam, ialah minal fuqara wad-du'afa, daripada kalangan orang-orang miskin, orang-orang yang tak ada pangkat kedudukan, kalangan hamba. Sebab itu kita baca Bilal bin Rabah, Ammar, Yasir, ini semua daripada Khabbab Ibnul Arad, ini semua kalangan hamba. Yang geng-geng bangsawan, golongan-golongan pemimpin yang ada kedudukan, mereka tak masuk Islam. Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Mughirah, ni semua kepala-kepala besar ni, mereka tak masuk Islam pasal mereka pemimpin. Yang masuk ni hak yang bawah-bawah ni, marhain. Bahasa kita golongan marhain, golongan-golongan yang tak ada kepentingan apa ni, dia masuk Islam. Jadi Amr bin Al-As, dia lahir dalam keluarga bangsawan, keluarga orang-orang atasan. Disebut dalam riwayat dia ni satu orang yang rendah, tegak, janggut dia lebat, segak, dan yang paling penting cerdik. Cerdik. Sekali kita tengok macam mana dia cerdik. Dan Amr bin Al-As, dia terkenal sebagai orang yang Nabi akan pilih, hatta Abu Bakar, Umar akan pilih dia untuk apa? Untuk menjadi utusan, wakil diplomat Nabi bertemu dengan pemimpin-pemimpin besar kerajaan luar. Macam kita lah tuan-tuan, nak jadi wakil Nabi, wakil kerajaan Islam, mewakili Nabi untuk pergi berunding dengan kuasa besar, tentulah Nabi akan pilih orang yang hebat. Wafdun, diplomat, wakil. Sebab itu bila Nabi nak hantar wakil-wakil ni, Nabi bukan pilih sebarangan. Orang-orang yang selected people, yang terpilih. Antara yang menjadi wakil Nabi, duta Nabi, diplomat Nabi, Amr bin Al-As. Dia cerdik, hebat. Dan tuan-tuan, 2 kali dia menjadi gubernur Mesir. Pada awal dia dilantik untuk menjadi gubernur Mesir. Kemudian pada zaman Uthman ada fitnah kepada dia, ada isu politik yang berlaku, dia diturunkan jawatan. Kemudian dia naik balik pada zaman Muawiyah, dan akhirnya dia meninggal di Mesir. Dan kita akan tengok nantilah, kan? Di dalam riwayat-riwayat sirah tentang hidup dia, dia tak banyak meriwayatkan hadis. Sebab tu kita jarang dengar nama dia. Kalau mengikut riwayat yang disebut tentang jumlah hadis yang dia kumpulkan, sahabat ni kita akan tengok dia pertama dari sudut perang yang dia pergi. Berapa banyak perang yang dia pergi, berapa banyak perang dia terlibat. Satu lagi sahabat ni kita akan tengok dari sudut berapa hadis yang dia riwayatkan. Kedudukan sahabat ni ditengok daripada berapa hadis yang dia riwayatkan. Kalau banyak tu kira antara sahabat yang hebat lah, kibar, ilmuwan. Bukan semua sahabat ilmuwan. Di kalangan sahabat dia macam-macam jenis. Ada sahabat kaki perang. Sebab itu tuan-tuan jarang dengar Khalid Al-Walid, hadis Khalid, tak dengar. Sebab Khalid kaki perang. Jiwa dia jiwa perang, panglima perang.
Dia banyak menghabiskan masa di medan perang. Dia tak banyak menghabiskan masa di majlis ilmu. Sebab itu kita jarang dengar hadis Khalid. Tapi bila kita baca tentang peperangan, nama Khalid akan disebut berulang kali. Tapi bila kita baca riwayat hadis, kita jarang dengar nama Khalid, kerana hidupnya dipenuhi dengan peperangan. Ada sahabat kaki meniaga, ada sahabat kaki perang, ada sahabat orang politik. Dia terlibat dalam pentadbiran, pemerintahan. Ada di kalangan sahabat yang menumpukan masanya, hidupnya pada ilmu. Seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, kan? Ini di kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, sebab mereka fokus kepada ilmu. Macam kita lah tuan-tuan, kan? Ada orang dia meniaga siang malam pagi petang, dia taklah banyak hadis, kan? Ada orang dia pagi pergi kelas, tengah hari pergi kelas, malam pergi kelas, banyaklah hadis dia dengar. Jadi sahabat ni dia pelbagai, ada kehidupan masing-masing, kan? Pasal itu ada benda sahabat tu dengar, sahabat ni tak tahu. Ada benda sahabat itu dapat benda tu daripada Nabi, dia ada dengan Nabi. Ada sahabat yang tak duduk dengan Nabi masa tu, dia tak ada. Tak ada sahabat yang kata semua benda dia tahu. Dan banyak juga sahabat bila orang tanya dia, dia kata tak tahu. Tanya orang lain, tanya Abdullah bin Mas'ud. Umpamanya apa dia? Kisah Abu Musa al-Asy'ari dengan Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Masyhur cerita tu, yang menunjukkan di kalangan sahabat pun kadang-kadang ada benda mereka tahu, ada benda mereka tak tahu. Abu Musa al-Asy'ari dia pergi ke masjid, dia tengok ada orang buat halaqah zikir, pegang batu, kabbiru mi'atan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, jama'i, ramai-ramai, Allahu akbar, Allah, hallilu mi'ah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sabbihu, subhanallah, subhanallah. Dia tengok, Abu Musa kata dia tak pernah tengok pada zaman Nabi. Dia nak larang, dia nampak macam baik sebab mereka berzikir. Dia nak kata betul, dia tak pernah nampak zaman Nabi buat. Dia tak tahu. Dia pergi rumah Abdullah bin Mas'ud. Dia cerita dekat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tanya, apa hang kata dekat depa? Aku tak kata apa, aku tak tahu. Aku nak kata tak boleh, benda tu baik. Aku nak kata benda tu betul pun, aku tak pernah nampak zaman Nabi. Dia sahabat, Abu Musa sahabat. Apa yang berlaku? Abdullah bin Mas'ud pergi masjid. Abdullah bin Mas'ud marah. Abdullah bin Mas'ud kata, baju Nabi duk ada lagi, tak lusuh, tak rosak lagi, pinggan mangkuk Nabi tak pecah lagi, sahabat Nabi ramai duk ada, tapi kamu semua telah musnah dan buat benda yang Nabi tak ajar. Secara mafhumnya lah, Abdullah bin Mas'ud kata ni tak boleh ni. Abu Musa tak kata apa, Abdullah bin Mas'ud kata ni tak boleh ni, benda ni tak boleh. Apa mereka kata? Mereka kata apa siapa tak boleh? Kami niat benda ni baik, kami menginginkan kebaikan, niat kami baik, berzikir ni baik, kami nak cari pahala. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud kata, berapa ramai orang yang niatnya baik tetapi caranya tidak betul. Abdullah bin Mas'ud kata, berapa kam min muridin lil khair, berapa ramai orang yang niatnya baik, nakkan kebaikan, tapi caranya, amalannya tak betul. Dan Abdullah bin Mas'ud kata apa?
baik hampa fikir dosa hampa lagi bagus. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Tu saya nak bagi tahu, ada benda yang sahabat tu tahu, sahabat ni tak tahu. Sahabat tu tegur, sahabat ni dia tunggu sahabat lain. Ilmu, bukan semua orang ada ilmu. Benda-benda yang mungkin terselindung pada dia, tertutup, tak sampai pada dia. Satu lagi contoh apa dia? Salam 3 kali. Kan? Abu Musa pergi rumah Umar Al-Khattab. Kan? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lepas tu dia balik. Umar kata, pasal apa hang balik? Aku dengar Nabi kata kalau kita bagi salam 3 kali, tuan rumah tak jawab, kita kena balik. Aku tak tahu. Umar kata, aku tak pernah dengar. Betul kan Nabi kata macam tu? Hang pergi cari siapa-siapa yang dengar benda yang sama, hang bawa mai. Kalau tidak, hang siap. Takut dia. Pergi cari siapa dia lagi ada dengar, siapa dia ada dengar. Nampak? Artinya benda tu tak sampai kepada Umar Al-Khattab, tapi sampai kepada sahabat yang lain. Demikian manusia ni tuan-tuan. Ilmu ni Allah Azza wa Jal jadikan ada benda kita tahu, ada benda kita tak tahu. Sebab itu Allah tegur Musa ketika orang tanya kepada Musa, siapa manusia yang paling berilmu? Musa kata dia. Allah kata tak, ada orang lain. Dan setiap orang yang berilmu, di atasnya ada orang yang lagi berilmu. Tuhan nak ajar tawaduk. Kita tak boleh mendabik dada kita tahu semua. Maka ini apa yang kita belajar daripada sahabat Nabi. Diriwayatkan tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan, yang dia sampaikan daripada Amr bin Al-As, lebih kurang 40 hadis saja. 40 hadis. Itu pun ada yang berulang-ulang. 40 hadis. 40 hadis, 40 hadis. Lagi menarik, hadis yang Bukhari Muslim riwayatkan secara ittafaqa. Bukhari Muslim dua-dua bersepakat. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Amr bin Al-As hanya ada 3 hadis ya. Ada 3 hadis saja yang Bukhari Muslim sepakat ambil hadis Amr bin As. Manakala Bukhari sahaja ambil hadis Amr bin Al-As ni satu. Kalau Bukhari dengan Muslim sepakat, ada 3. Kalau Bukhari saja ada 1, Muslim ada berapa? Muslim ada 2. Artinya hadis dia yang level A tu tak lebih pada 3. Yang lain tu riwayat-riwayat lain-lain, Ibnu Majah lah, Abu Daud lah, Tirmizi lah, apalah. Tapi nak habaq dia pasal apa dia sikit ni? Pertama, dia masuk Islam lewat. Yang kedua, banyak masa dia dihabiskan di medan perang. Boleh? Okey. Kita baca satu kata-kata yang dia sebut pada saat dia nak meninggal dunia. Ni masa dia wafat ni. Masa dia wafat. Kita tengok apa yang berlaku ketika mana dia wafat. Hadarna Amr bin Al-As radhiyallahu an wa huwa fi siyaqah al-maut fabaka tawilan. Ni masa dia sakaratul maut. Ibnu Thumathah riwayatkan benda ni, dia kata ketika mana kami menziarahi Amr ibn Al-As dalam keadaan beliau sedang sakaratul maut, nazak, fabaka tawilan. Amr bin As menangis dengan begitu tawilan, lama lah.
Dia teriak, dia menangis. Fabaka tawilan. Wa hawwala wajhahu ila al-jidar. Dan dia mengadap muka dia pergi ke dinding, jidar. Wa hawwalahu. Dan dia pusing muka dia menghadap ke dinding. Nampak ah? Dia menangis, dia tengok ke dinding. Amr bin As. Kemudian tuan-tuan, sahabat yang mari itu tanya dia. Sahabat tanya, antaranya anak dia Abdullah bin Amr. Dia tengok bapak dia menangis macam orang sedih, tengok dinding, tengah duduk sakit nak mati. Bapak dia sahabat besar Nabi. Nabi sayang. Nabi kata orang saleh di kalangan Quraisy Amr bin As. Nabi kata orang lain Islam tapi Amr mukmin. Nabi kata orang lain Muslim tapi Amr bin As mukmin. Mukmin ni dia lagi tinggi pada Muslim lah. Tapi masa dia sakit tu, dia menangis, dia tengok ke dinding. Anak dia Abdullah bin Amr. Rajin kita dengar nama ni, Abdullah bin Amr. Dia tanya bapak dia. Dia kata apa? Ya abatah, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha. Bukankah Rasulullah telah menjanjikan engkau wahai ayahku dengan berita yang mengembirakan? Bukankah Nabi telah menjamin syurga untukmu? Basyaraka, bukankah Nabi telah bagi berita gembira bahawa engkau akan selamat dan sebagainya? Allah sediakan untuk engkau syurga. Pasal apa yang sedih ni? Pasal apa yang nampak macam susah hati menangis ni? Anak dia tanya, Abdullah bin Amr tanya bapak dia. Dia kata apa? Tuan-tuan tengok dia kata apa? Dia kata, masa dia sakit nazak tu dia menangis. Anak dia tanya, bukankah Rasulullah telah menjanjikan berita gembira dan telah menjamin kedudukan engkau wahai ayah? Lalu bapak dia jawab. Bapak dia kata, inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Setiap orang yang sedang berada pada keadaan yang sedang aku hadapi ini, perkara yang paling terbaik untuk dia siapkan diri dia ialah mengucap dua kalimah syahadah. Dia pesan yang tu dulu. Dia kata untuk setiap orang yang sedang bertarung dengan sakaratul maut, yang sedang berada di hujung nyawa dia, hendaklah dia menyediakan diri dia untuk dia mengakhiri kehidupan itu dengan la ilaha illallah. Diingatkan semua yang hadir tu. Kemudian dia cerita tentang sejarah hidup dia. Kata dia, inni qad kuntu ala atbaqin thalathin. Aku telah melalui 3 fasa di dalam hidup ini. Saya suka nak kongsi hal ni dengan tuan-tuan kerana dalam kehidupan manusia, saya dan tuan-tuan, kita ada sejarah yang telah kita tempuh dan kita lalui yang barangkali berbeza antara kita. Kata Amr bin As, dalam kehidupan aku ada 3 peringkat yang telah aku tempuh dan aku lalui, yang aku ingin berkongsi dengan kamu semua. Kadang-kadang manusia ni tuan-tuan, permulaannya seperti Amr. Di awal kehidupannya ketika dia muda, dia bangkit menentang Nabi. 3 peperangan besar, dia di pihak musuh. Dan salah satu peperangan itu Nabi hampir terbunuh. Dia antara tentera yang menyerang Nabi. Kisah hidupnya gelap. Permulaan ceritanya hitam. Apa kata dia?
Dia kata laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Peringkat yang pertama dia kata tidak ada manusia yang paling membenci Muhammad melainkan aku. Ini fasa yang pertama. Dia kata dalam dunia ni masa tu aku rasa tak ada orang yang paling asyaddu bughdan, orang yang paling benci, orang yang paling tak suka dekat Muhammad. Nombor satu aku, nombor satu dia. Dan dia kata apa lagi? Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuh. Dan tidak ada benda yang paling aku suka. Dia sebut, dia kata wala ahabba ilayya, dan tidak ada perkara yang paling aku suka melainkan aku ada peluang untuk bunuh Muhammad. Kalau aku ada peluang itu, faqataltu, aku akan bunuh dia. Tu Nabi. Amr kata, aku kalau ada peluang masa tu aku nak bunuh Nabi, aku tak fikir panjang dah, yang pentingnya aku bunuh. Dalam hidup manusia, saya dan tuan-tuan, pasal tu saya kata Nabi ajar kita apa? Apa dalam kehidupan kita? Nabi ajar kita satu benda yang saya rasa patut kita semua amalkan. Walaupun kata-kata ini disandarkan kepada Ali, sebahagiannya dia sambung kepada Nabi. Nabi ajar kita bila kita benci satu orang, kita benci berpada-pada. Dan bila kita suka pada satu orang pun, kita suka berpada-pada. Ahbib habibaka haunan ma. Ahbib habibaka. Tuan-tuan pegang kata-kata ni. Kerana di dalam kehidupan manusia ni, hati, sikap, perwatakan diri kita tak berada pada satu tempat yang tetap sampai bila-bila. Sebab itu kita nak maki pun berpada-pada lah. Sebaiknya kita tak payah maki langsung lah. Satgi susah kita nak tarik balik kata-kata tu. Nabi kata ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Nabi kata kalau kamu suka pada satu orang, suka dan cintalah berpada-pada, kerana barangkali boleh jadi orang yang kamu suka dan cinta itu bertukar menjadi musuh yang paling kamu benci pada satu hari nanti. Dan hari ini kita menyaksikan, kita nampak macam mana orang yang mungkin kita sayang, kita puja, akhirnya menjadi musuh kita. Pasal itu Quran kata, tuan-tuan, Quran sebut, Al-Quran sebut, Al-Quran kata al-akhilla. Quran ingatkan kita, orang yang di dunia dahulu mereka al-akhilla, mereka itu bersaudara, mereka bersahabat, mereka rapat, mereka jadi tim, jadi geng. Pada hari akhirat mereka akan jadi musuh yang saling bertembung. Quran sebut al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Sebahagian yang menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Yang dahulu di dunia mereka itu geng. Sebab itu kita senantiasa mengingatkan diri kita, tuan-tuan, dalam apa isu pun, biarlah kita bersahabat, berkawan, berkumpul, sokong menyokong, dokong mendokong, tolong menolong di atas kerana Allah, bukan kerana perasaan, bukan kerana puak, kerana kita bimbang sokongan itu membawa kepada permusuhan di akhirat esok. Dan salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah di arash dia, di bawah arash dia, duduk di bawah arash,
Tak payah duk cari payung mah, cari arash. Wa rajulani, dua lelaki yang tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Mereka itu bertemu, bersatu kerana Allah, wa tafarraqa alaih, dan mereka bertembung dan mereka berpisah juga kerana Allah. Yang ni baru betul-betul selamat. Amr bin As kata, aku paling benci Muhammad. Kalau aku ada peluang, aku bunuh dia. Apa kita sambung? Dia kata apa? Dia kata, falaula mutu ala tilkal hal, kalaulah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, aku mati dalam keadaan ketika itu, lakuntu min ahlin nar, tentulah aku akan masuk dalam neraka. Mujur aku tak mati time tu, dia kata. Dan saya percaya dan yakin juga, kita juga sama tuan-tuan. Kadang-kadang kita duduk terkenang, teringat zaman kita dulu-dulu, kita kata kalau kita ambil, Allah ambil masa tu Allah ambil nyawa kita, Allah ambil. Ada 2-3 video, sebenarnya banyak, cuma yang sampai dengan tak sampai kat kita ya. Kita banyak tengok kan video-video yang sempat dirakam orang mati tengah buat aktiviti. Mati yang bagus, mati tengah ceramah. Ada. Dia cakap. Banyak video dia cakap, dia sengak. Mati tengah bersukan. Kerana kematian ini satu benda yang manusia tak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Kamu tidak tahu apakah besok kamu akan bangkit ataupun tidak. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan kamu tidak akan tahu di mana tempat kamu akan mati. Sakan juga dia buat ceramah belakang tu. Tuan-tuan tolong tengok Ustaz yang mana duk ceramah tu, takut ganggu. Apa ni? Kalau tak ganggu tak apa, aku takut tuan-tuan terganggu. Malam ni dia ceramah banyak sikit masjid ni, dia 2-3 ceramah. Quran kata wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu di mana, bi ayyi ardin tamut, kamu akan mati. Amr ketika dia nazak, ketika dia sakaratul maut, dia kata apa? Dia kata lau mutu, kalau Allah Ta'ala takdirkan masa tu aku mati. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kehidupan manusia ni dia ada turun naik. Tuan-tuan pada hari ni berada pada tempat dan majlis macam ni, hari besok pada tempat dan majlis yang lain, kerana kita bukan ada pada satu keadaan dan masa yang sama. Tapi Allah Azza wa Jal, apabila dia menginginkan kebaikan kepada seseorang, dia akan menjadikan kawan tu mati di atas benda yang dia suka. Dan tuan-tuan kena ingat bahawa manusia akan bangkit esok di hari akhirat. Bagaimana? An-nasu yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Manusia akan bangkit di hari akhirat di atas keadaan macam mana dia mati. 'Ala ma mata 'alaih, di atas keadaan yang dia mati tu. Maksudnya kalau pasal itu Nabi tak benarkan kita kafankan orang yang mati dalam keadaan haji, kerana dia akan bangkit esok dalam keadaan mulabbian. Orang yang mati ketika buat haji ni, dia akan bangkit dalam keadaan labbaik Allahumma labbaik. Pasal apa? Pasal itulah keadaan dia mati. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok orang mati baca Quran, dia akan bangkit dalam keadaan baca Quran. Mati tengah salat, mati tengah doa, mati tengah sedekah, mati tengah puasa. Ala ma mata alaih, dia akan bangkit seperti mana keadaan dia mati. Sebab itu kata para ulama, di antara tanda husnul khatimah, penutup yang baik, seseorang itu mengakhiri kehidupan dia dalam keadaan dia melakukan amalan saleh.
Doa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Dan Nabi sebut, kalau Allah mencintai seseorang itu, dia akan memberikan taufik sebelum dia mati. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa yang dikatakan taufik sebelum mati? Rasulullah kata, taufik sebelum mati ni Allah akan jadikan suatu sebab untuk dia melakukan amalan saleh. Allah Ta'ala akan create satu keadaan, Allah akan jadikan suatu punca untuk dia buat satu amal kebaikan. Elok dia buat, Tuhan ambil. Duk tak duk, dia teringat nak pergi umrah, pi mati. Tuhan nak dia mati dalam keadaan tu. Kita pun tak terbaca kata dia nak buat benda tu, tiba-tiba Tuhan jadikan dia buat benda tu, tiba-tiba dia mati. Dia kata, Pok hang ni tak pernah pi kuliah, malam tu dia pi kuliah, pi tu tak balik dah. Bagus mak oi. Macam mana dia boleh terfikir nak pi? So siapa yang tak pernah mai, tiba-tiba mai, jangan takutlah. Saya bagi contoh. Dia tahu aku ni sayau aku ni. Ustaz duduk sebut lagu tu pula. Kadang-kadang ada orang dia tak tahu, dia tiba-tiba dia tak tahu. Kadang-kadang kita, dalam hadis yang lain Nabi kata, bila Tuhan nak jadikan dia mati di satu tempat, Allah akan jadikan satu punca untuk dia pi tempat tu, walaupun pada awalnya dia tak ada rancangan nak pi ke situ. Kita tak ada rancangan katalah nak pi Kuala Lumpur, tapi dah kata dalam ajal lauh mahfuz kita mati di Kuala Lumpur. Tuhan akan buat pasal bagi kita pi sampai sana mati. Lepas tu orang yang duk kampung kita, tu lah duk kata dah jangan duk pi juga, tak dengar kata, tengok pi mati, kalau tak pi pun tak mati. Tak, memang itu rancangan Tuhan, itu tulisan Tuhan, itu ketetapan Tuhan. Tuhan telah mengatur sebegitu, kita tak tahu. Maka sebab itu Amr bin As kata apa? Kalaulah Tuhan ambil ketika mana aku berkeadaan masa jahiliah tu, aku akan jadi ahli neraka. Tapi Allah Azza wa Jal, dia sayang kita. Tengok, dia bagi masa pada tuan-tuan dan saya, dia bagi umur kepada kita, dia bagi ruang kepada kita, dia bagi masa untuk kita meneruskan kehidupan. Tuan-tuan doalah supaya tuan-tuan dan saya mati di atas istiqamah. Kan? Baik. Kemudian dia sambung. Dia kata, falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ubsut yaminaka fal ubayyaka. Dia kata, lepas dah masuk Islam, hidayah ke dalam diri aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata dekat Rasulullah, ubsut, ya Rasulullah, buka, hulurkan tanganmu. Ubsut, hulurkan tangan kau, supaya aku boleh bersalam, bai'ah. Pasal itu kalau kita tengok bai'ah ni kena salam. Bai'ah ni apa dia? Bai'ah ni, bai'ah ni sumpah janji lah. Dulu nak masuk Islam, pergi jumpa Nabi, suar tangan, bai'ah lah, masuk Islam, janjikan taat setia apa, tahan Nabi apa semua lah. Kita bai'ah ni dengan siapa? Cerita sikit, kalut kita ni. Tuan-tuan, yang pertama bai'ah ni dengan pemerintah. Pasal itu tuan-tuan tengok contoh macam Saudi kan, bila naik kerajaan dia, ulama-ulama dia, pembesar-pembesar dia semua pi bai'ah. Pi bai'ah, pi mengikrarkan taat setia. Yang kedua, kita bai'ah dengan apa? Kita bai'ah dengan pemimpin Islam lah, pemimpin orang Islam. Macam kalau di Malaysia ni dengan ulil amri kita lah, kerajaan, Perdana Menteri Agung semua ni, kita ikrar taat setia lah. Selain daripada tu tuan-tuan, bai'ah yang duk ada, tak tahulah mana kumpulan-kumpulan tertentu ni, saya tak mau sebut lah. Bai'ah ni, salam ni, ini semua ni tak ada dalam Islam. Bawa pilah hutan bai'ah, ada yang turis bagi berdarah, cok, bai'ah darah, salam, peluk.
Macam-macam, sembelih ayam, sembelih kambing. Lebih pada apa? Haisan dengan gihin. 0708 punya bai'ah. Dalam Islam tak ada. Bai'ah ni dengan pemerintah. Itu ya. Bai'ah lah ni lebih kepada janji biasa kan. So apa berlaku kepada Amr bin As? Kita akan sambung lepas azan. Kita azan dulu. Sekejap lagi saya akan sambung sikit pada tuan-tuan kesudahan cerita Amr bin As selepas dia bai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, kita sambung sikit cerita Amr bin As. Dia kata fabasata yaminahu. Bila dia kata dekat Nabi, ubsut yaminak, bentangkan tangan engkau wahai Rasulullah, supaya aku boleh berbai'ah kepada engkau. Fabasata yaminahu, Nabi pun suarlah tangan kanan dia. Faqabattu yadi. Peliknya Amr bin As, dia pula tak suar tangan dia. Dia kata faqabattu, aku genggam. Aku tak suar, aku genggam. Sambung balik. Bila Nabi suar, dia tak suar, dia pegang. Nabi tanya dia, malaka ya Amr, apa pasal Amr? Nabi kata, malaka ya Amr, hang buat apa ni? Tadi suruh suar, bila aku suar hang tak mau suar. Apa cerita, apa maksud? Dia kata apa? Tengok, Amr ni dia orang negotiator, dia perunding, dia jenis orang yang kira licik. Bahasa kita licik. Dia kata, Rasulullah suar tangan, aku nak bai'ah masuk Islam. Nabi seronok lah, pasal dia orang cerdik, orang hebat, jago, tokoh. Bila Nabi suar, dia tak suar. Dia kata, aradtu an ashtarita, aku tak mau bai'ah selagi mana tak setuju dengan syarat. Aku nak bagi syarat. Tengok, dia nak masuk Islam, dia bagi syarat. Dia kata, aku tak mau masuk Islam, tak mau bai'ah lagi, tapi aku nak letak syarat. Kalau setuju, okey. Dia runding. Dia runding. Dia kata, aradtu an ashtarita, aku nak buat syarat. Kalau setuju, terima, masuk. Nabi kata, tashtaritu bimadha? Okey, habang, hang nak syarat apa? Nak syarat apa? Tak apa, syarat apa pun janji masuk Islam. Pertama, tuan-tuan, saya cerita sikit lah. Dalam Islam, Nabi kata al-Muslim, ni orang Islam ni, kita orang Melayu kita ada pepatah, kalau lembu dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Islam kata apa? Islam kata al-muslimun ala syurutihim. Orang Islam itu diikat di atas syarat yang mereka setuju. Pasal itu dalam Islam, bila kita buat syarat, kita wajib ikut. Di antara dosa yang paling besar, khianat dan pecah pada syarat yang kita bersetuju. Sehingga di kalangan fuqaha bincang, katalah sepasang suami isteri itu dia nak kahwin. Dia kata, kalau nak kahwin dengan saya syaratkan, saya letak syarat tak boleh kahwin dua. Di kalangan fuqaha kata, syarat itu terpakai dan suami itu wajib ikut syarat tu kalau dia setuju. Pasal al-muslimun, orang Islam itu dipegang pada syarat. Contohlah, kita buat syarat apa, kita kena pegang, kan? Kita jangan mungkin janji. Orang Islam itu dipegang di atas apa yang dia setuju. Jangan kecoh. Jangan hari ni cakap lain, esok cakap lain, pagi cakap lain, petang cakap lain. Tak, syarat. Okey? Kalau tak mau, jangan terima. Qultu, kata Amr bin As, syarat yang saya nak, kalau nak untuk saya masuk ke dalam Islam, yang pertama, an yughfara li, hendaklah semua dosa-dosa yang lepas, yang ketika saya jahiliah, yang saya lawan Nabi, yang saya buat jahat, minum arak apa semua tu, Tuhan mesti ampun. Kalau Tuhan ampun, saya masuk Islam sekarang. Nabi dengar syarat tu. Nabi kata apa? Nabi kata,
ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrah tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajj yahdimu ma kana qablah. Nabi kata, ya Allah, Amr. Itukah syarat Dia kata, kalau saya nak masuk Islam, Allah kena ampun semua dosa saya, delete all, semua padam, tak ada dosa, bersih. Nabi kata, Amma alimta, hang tak tahu ke Ammar? Wahai Ammar, hang tak tahu ke? Seseorang yang apabila dia masuk Islam, Islam itu menghapuskan segala jahat yang dia buat sebelum Islam. Seseorang yang berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, semua dosa dia di Mekah Allah ampunkan. Dan sesiapa yang telah pergi haji dan dia balik haji, ni dekat nak haji ni, sebulan dua siapa-siapa yang pergi haji, dia balik daripada haji, semua dosa dia gugur, bersih. 3 benda Nabi kata. Yang pertama, Islam menghapuskan segala dosa. Raja'a kayaumin waladathu ummuh, seperti dia beranak hari pertama dia dilahirkan oleh ibu dia. Islam menghapuskan segala dosa. Hijrah memadam segala dosa. Haji, sebab tu Nabi kata, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuh. Siapa yang pergi menunaikan haji dan dia tak melakukan dosa dan perkara mungkar ketika dia menunaikan haji, raja'a kayaumin waladathu ummuh, dia balik daripada ibadah haji itu seperti dia dilahirkan oleh ibu dia. Pasal itu kita kalau dengar orang balik haji, kita akan berlumba-lumba pergi. Tuan-tuan akan dengar kawan tuan-tuan balik haji, tuan-tuan pergi cepat-cepat, jangan lama-lama. Pergi awal-awal tu suruh dia doa. Sebab apa? Pasal dia masih lagi bersih dari dosa. Ni dah sebulan kawan tu balik, pi rumah dia, mana dia apa haji? Ambil jari kedai tu, orang duk main dam. Oi, dia kata tak dam balik haji ni, pi naik haji tu pula. Dam. Nak pi doa apa, duk main dam. Selalunya orang balik haji ni sebulan dua, duk berselepang lagu Arab Saudi, lagu Sudah tu lah, duk berselepang dengan lekak dia tu, mai sembahyang ni sebulan dua kan. Lepas tu kuih lama kuih istiqamah. Tapi nak habaknya, dia balik gugur dosa dia. Hebat haji. Tapi Amr ni dia masuk Islam bersih. Dia kata, aku dengar Nabi janji macam tu, Nabi habak macam tu, aku masuk terus. Dan Amr kata, mulai daripada hari tu tak ada orang paling aku cinta daripada Nabi. Tukar terus. Nampak? Tu cerita dia masuk Islam. Last. Tak habis lagi. Kau tuan-tuan ada nak pergi mana-mana kan? Cuti nak pergi mana? Mereka kata malam ni buat menu apa menarik kan? Satu cerita Amr bin Ah ni, cerita cerdik ni, cerdik. Dia kata dalam satu medan perang Zatus Salasil, dia jadi ketua Amir. Menariknya dalam perang tu, masa tu Abu Bakar dengan Umar perebek, dia panglima. Kau hebat lah. Umar, Abu Bakar pun bawah dia panglima. Dia kata, aku mimpi sampai basah. Dia kata, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil barb. Pada peperangan tersebut, malamnya aku mimpi sampai basah, keluar mani. Tapi nak ceritanya, malam yang aku mimpi tu sejuk bedi. Sejuk. Tengok dia kata apa? Fi lailatin baridatin syadidatil barb. Sejuk. Dan tuan-tuan kalau pergi ke Mekah, bukan lagu sejuk kita Dia kalau panas, dia boleh pergi panas sampai 50 lebih tu. Kalau sejuk boleh pergi negatif tu. Boleh pecah kaki kita, boleh berdarah hidung, dia punya sejuk. Dia kata apa? Esoknya, patutnya pagi tu dia buat apa? Semalam dia mimpi basah, keluar mani. Mimpi inilah mimpi, fahamlah mimpi. Esoknya patut dia buat apa?
Mandi wajib. Tapi dia kata nak mandi apa sejuk. Ayak ada, tuan-tuan, ayak ada tapi sejuk. Ni saya nak cerita ke tuan-tuan, ni ayak sejuk ni, sejuk hak betul-betul ya, tuan-tuan mangkit sekali duk pi. Sejuk. Atas abang ambil wuduk apa kerin, aku tayamum. Tayamum apa abang? Sejuk. Bila yang tak sejuk? Tapi yang ni kalau sejuk betul lah. Dia kata apa? Fatayammamtu, aku tak mandi bagi tu sejuk, aku tayamum. Thumma sallaitu bi ashabi salat as-subh, aku pergi jadi tu imam. Sahabat lain semua ambil wuduk, aku ni dengan tak mandi, dengan tak wuduk, tayamum. Pasal tayamum ni tuan-tuan, tayamum ni apa? Tayamum ni dia bukan sahaja mengangkat hadas kecil, dia juga mengangkat hadas besar kan. Sekali lagi tuan-tuan, jangan duk pergi buat lagu sahabat tu. Ingat tak cerita sahabat tu? Ingat tak sahabat tu? Dia pergi berguling atas tanah. Dia kata kalau kita mandi kena bagi rata ayak. Kalau tayamum dia berguling tanah tu habis. Nabi dengar, Nabi gelak kan. Dia kata aku tayamum pergi jadi tu imam. Dia panglima perang, dia ketua. Siapa pun tak berani bantah. Depa pun sembahyang lah. Ke mana ni kawan ni tak mandi ni? Kan? Tak mandi. Ada satu orang, dia mazhab Hanafi. Mai sembahyang orang mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi ni pegang perempuan beristeri tak batal lah. Kan? Dia pula mazhab Syafi'i sentuh isteri batal. Tu imam ni bini hantar mai. Salam lah dengan bini. Salam peluk cium bawah semua kan. Lepas tu pergi betulkan sah. Yang kawan ni duk tengok atas bawah, aku nak mayang ke mana. Pasal dia kata batal lah kawan tu. Dia di sisi dia tak batal. Di sisi dia tak batal. Yang batal tu di sisi kita. Jadi dia tak ada masalah. Jangan kita pula pergi pasal dah ni. Ambil ayam mayang. Pegang bini main mayang lah, tak ambil wudu. Itu mazhab kita. Mazhab dia lain. Perbezaan mazhab itu tak merosakkan salat. Faham? Baik. Tak apalah. Balik pada cerita dia. So dia kata apa? Aku jadilah tu imam, depa pun sembahyang belakang. Falamma qadimna ala Rasulillahi dzakaru dzalik. Elok-elok sampai balik Madinah, depa pi repot. Tak dan tak apa barang pun semua pi repot dah. Depa kata ya Rasulullah, ni dah cerita haru ni. Dia buat dah awak ah. Dia pi mimpi, dia berjunub, dia tak mandi, ayak duk ada, dia pi tayamum, lepas tu dia pi sembahyang subuh. Nabi panggil. Nabi kata, ya Amr. Hei Amr, hang buat apa ni? Sallaita. Nabi kata, sallaita. Hang pi sembahyang tak mandi. Nabi kata, sallaita bi ashabika wa anta junubun. Ni Amar, betul ke depa cerita kata hang berjunub, hang tak mandi wajib, lepas tu hang pi sembahyang subuh tayamum macam tu ya? Faqultu. Amar kata apa? Dia kata betul. Dia kata betul. Dia kata saya Rasulullah berjunub, mangkit pagi tu tak mandi, ayak duk ada, sejuk. Saya tayamum saja. Nabi tanya apa siapa? Awak hang buat lagu tu. Alasan apa? Dia kata Allah yang suruh. Oh tu dia, kemah tuan. Dia kata Quran yang suruh. Quran kata apa? Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Allah sebut dalam Quran, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri-diri kamu, sesungguhnya Tuhan itu sangat pemaaf dan pengasih penyayang. Allah kata jangan bunuh. Kalau aku pergi ambil ayak mandi bagi tu, tah aku mati. Nabi dengar, dia pergi baca ayat tu, dia pergi faham lagu tu tau. Dia kata Quran kata wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu. Jadi aku tak mau bunuh diri aku, Allah tak bagi. Jadi aku bimbang kalau aku mandi sejuk boleh menyebabkan aku mati. Jadi aku tayamum.
Apa respon Nabi? Fadhahika Rasulullah wa lam yakul syai'a. Nabi dengar dia punya alasan tu, fadhahika, bukan ibtasama. Dhahika, bukan senyum, gelak terus. Nabi kata, ya wala yaqul syai'a. Nabi pun tak kata apa. Betul lah. Tapi Nabi cerdik dia. Dia boleh istinbat, ijtihad. Dia boleh kias. Sebab itu kita kata tayamum ni bukan sahaja tak ada air. Tayamum juga boleh sekiranya ada air tapi memudaratkan kita. Sebab itu tuan-tuan, hadis Ammar ni bagi faedah pada kita. Walaupun ada air tapi bahaya. Orang yang patah, simen, operation, tak boleh. Ada yang ada. Tuan-tuan, operation, simen, luka, berdarah. Tuan-tuan patah kaki ke apa ke, air duk ada, tapi kalau ambil membahayakan tuan-tuan, Ammar telah ajak kita. Ammar kata tayamum. Antara dalil kata kita boleh tayamum kalau tak boleh kena air, hadis Ammar ni lah. Nampak? Cuma di sisi mazhab Syafi'i dia ada rincian sikit. Jumhur kata kalau tu imam tayamum kita wuduk sah. Jumhur kata, majoriti kata kalau tu imam tayamum kita wuduk sah. Tetapi di sisi mazhab Imam Syafi'i dia rincikan sikit. Dia kata sekiranya tu imam itu sembahyang, tayamum dia tu dengan sembahyang yang tak kena qada, maka sah. Tapi kalau tu imam tu tayamum sembahyang dia kena qada, tak sah. Kita yang wuduk ni tak boleh ikut tu imam tayamum tadi. Sebagai contoh macam mana? Kalau kita pi di negara Arab, air payah nak dapat. Jadi kalau tak ada air kita tayamum, kita boleh ikut tu imam tu. Tapi kalau di Malaysia air banyak, tu imam tu tayamum, kemungkinan air akan jumpa balik dan dia kena ganti balik, yang tu kita tak boleh ikut. Wuduk ikut wuduk, wuduk tak boleh ikut imam tayamum. Dia ada rincian di sisi mazhab Syafi'i. Tapi jumhur mazhab kata tayamum imam walaupun kita wuduk kita boleh ikut. Hadis dia Ammar tadi. Hadis Ammar tadi, yang menunjukkan dia jadi imam. Makmum yang sahabat lain wuduk, dia bukan takat wuduk, tak mandi, tayamum ya. Tapi saya nak ceritanya Ammar ni zaki, cerdik. Ada faedah untuk kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan hadirin mukminin, marilah sama-sama kita mengambil semangat berjuang seperti mana yang ada pada Amr bin Al-As. Apabila kita pergi ke Mesir, kita pijak bumi Mesir, jangan lupa negara dan wilayah ini dibuka oleh satu orang manusia yang bernama Amr bin As, yang Nabi hantar dia. Dan dia ada satu cerita tau. Nabi kata dekat dia, Ammar, aku nak hantar hang pergi perang. Kalau hang menang, hang akan dapat harta ghanimah. Dia kata, Rasulullah, saya masuk Islam bukan nak kaya. Saya masuk Islam kerana Allah, nak berjuang kerana Allah. Nabi kata dekat dia, Ammar, kalau hang pergi perang, hang menang, hang kaya, dapat habuan, dapat ghanimah. Allah bagi hang duit, harta. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak masuk Islam kerana nak cari kaya ni. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, sebaik-baik harta adalah ada di tangan orang saleh. Maksudnya Nabi nak kata, kalau orang tu saleh, dia kaya bagus. Kalau dia cari harta, dia saleh, Allah suka. Kerana bila orang saleh pegang duit, selamat. Dia akan guna pada jalan yang betul. Sebaik-baik harta di tangan orang saleh. Itu Nabi kata ke Amr. Mudah-mudahan kita semua dapat pengajaran daripada sirah Amr bin As radhiyallahu anhu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.